بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah, kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimah yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Dan Engkau jadikanlah kami semua ini orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari, menghayati ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ij'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini orang yang ahli, yang faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaika wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah yang Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami sekalian tenang hati kami, serta Engkau sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Juga Engkau sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya keluarga kami, guru-guru kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau hebahkanlah kepada kami hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau hebahkan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan golongan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke-230 adalah berkaitan dengan ayat 229. 230 tu ada kaitan bab talak itu hanya 2 kali. Kali ketiga tu habis. Jadi
isunya kita kena rujuk balik ayat supaya kita faham, rujuk ayat 229 tu. At-talaqu marratan. Talak itu, cerai itu 2 kali. Yang ketiga macam mana? Fa imsakum bima'ruf. Fa imsakum bima'ruf tu kali ketiga kena tahan betul-betul. Au tasrihum bi ihsan. Ataupun tasrih ni cerai. Tasrih bi ihsan dengan cara ihsan. Kalau nak imsak pun dengan ma'ruf. Imsak tu maknanya rujuk baliklah. Ataupun tak ada cara dah, kena selesai dah, maka kena bi ihsan. Habis itu. Kemudian isu yang kedua dalam isu talak ni, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi kamu tu suami, an ta'khudhu, untuk kamu mengambil mimma ataitumuhunna, dari apapun yang kamu berikan kepada isteri-isteri kamu itu, syai'a, sedikit pun. Yang dimaksudkan beri ni ialah mas kahwin lah, mas kahwin secara lahirnya. Kecuali ada juga boleh diambil, illa an yakhafa, kecuali kedua-dua belah pihak itu bimbang, alla yuqima hududallah, dengan sebab tak ambil mas kahwin yang diberi itu tidak terlaksana hudud Allah. Jadi isunya apa? Fa in khiftum, jika kamu bimbang, takut, alla yuqima hududallah, bahawa tidak dua-dua pihak itu melaksanakan hudud Allah ataupun hukum-hukum Allah. Hudud ni mana hukum? Hukum Allah. Pada ketika itu, fala junaha alaihima, maka tidak berdosa. La junah, tidak berdosa, ala, ke atas, hima, kedua-duanya. Mana suami, isteri ataupun pihak, dua-dua pihak itu. Fi maftadat bih, pada atau tentang apa yang telah fidak ni telah dibayar tu, nak ambil balik itu tidak berdosa untuk itu. Kemudian Allah kata tilka hududullah, itu semua hukum-hukum Allah. Tilka subjek, hududullah predikat. Jadi itulah hudud-hudud Allah. Jadi peranan kita apa? Fala ta'taduha. Peranan kita sebagai hamba, jangan kamu melanggarnya. Itu penting. Fala ta'taduha. Setiap hudud ataupun hukum Allah itu, kata Allah, fala ta'taduha, jangan kamu melanggarinya. Kalau langgar juga macam mana ya Allah? Wa man yata'adda, sesiapa yang melanggar hudud Allah, hudud-hudud Allah itu, jawab dia, faulaika, maka mereka itu, mereka yang melanggar hudud-hudud Allah itu, humuz zalimu, mereka lah sebenarnya al-zalimu, orang zalim. Ini bab mas kahwin je, langgar hukum Allah, dia dikatakan orang zalim. Kalau bab lain, lagilah kan. Ni bab bab talak dikatakan zalim. Habis cerita. Ini hak minggu sebelum ni. Isu lain yang hari ni ialah fa'in ni, kalau cerai 3 kali dah. Kita kena rujuk ayat atas tu, at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf. Kalau rujuk balik dengan cara baik, sesalah kan? Sebab ni kali ketiga ni. Kali ketiga. Kalau berlaku tasrihun bi ihsan, cerai dengan cara baik, tak ada dah. Dah 3 kali dah, kan? Tak ada dah peluang. Bagaimana nak rujuk balik? Ni ayat hari ni. Ayat 230 ni, kalau nak rujuk balik, cara dia macam mana? Fa in talaqaha, jikalau dia menceraikannya. Dia tu siapa? Suami pertama tu. Suami yang dah cerai 2 kali, ni ketiga ni. Kalau dia tolak pula, dia cerai lagi isteri itu, maka apa berlaku pada dia? Fala tahillu,
maka tidak halallah wanita itu lahu untuk dia min ba'du sesudah itu. Min ba'du tu dia ada kalimah yang disembunyi, ai min ba'di zalika, selepas peristiwa talak kali ketiga ini tak ada lagi hak untuk lelaki ini perempuan itu. Tak ada hak dah. Ada bye-bye dah sebab 3 kali dah. Nak juga nak macam mana? Boleh. Kalau nak juga Allah kata hatta tankiha, sehinggalah tankiha. Ta tu hiya tu wanita tu, isteri yang dicerai kali ketiga itu. Ia tangkih, dia tu berkahwin zaujan, seorang suami, ghairuhu, selain daripada dia. Hatta tankiha hiya tu isteri, dia kahwin zaujan, suami lain, ghairahu, bukan dia. Kalau kahwin dengan dia tak boleh dah, kahwin dengan orang lain. Siapa nak sanggup ni? Ya kan? Kalau sanggup bayar tak sah. Kena memang dia kahwin sungguh. Dia tak ada taklid dia kahwin. Betul lah orang ambil pula. Dia kahwin dengan orang lain. Lepas tu isteri apa ni, dia kahwin dengan orang lain. Dia tak boleh hidup juga. Rupa-rupanya orang lain pun tak sesuai lah. Saya kata tak. Fa in talaqaha, maka jikalau ia menceraikannya, ia tu suami hak baru tu, suami baru tu, talaqaha, dia cerai. Sama je ayat tu. Ayat pertama fa in talaqaha, yang pertama tu ayat mula-mula tu kan, itu suami pertama. Ayat yang kedua fa in talaqaha, jika ia menceraikannya, itu suami kedua. Nikah sekejap cerai pula. Lepas tu nak rujuk balik hak pertama tu, boleh tak? Fala junaha alaihima, maka tidak berdosalah ke atas kedua-duanya. Kedua-duanya siapa? Apa ni? Isteri dengan suami pertama tadi. Tak berdosa nak rujuk balik sebab dia dah crush dengan suami lain dah. Itu tak berdosa. Jelas nah. Tidak berdosa, fala junaha alaihima, tidak berdosalah ke atas kedua-duanya. Apa dia? Ayataraja'a, kedua-dua itu rojok kembali. Maknanya isteri dengan syarat dia kahwin lain. Maka dia lepas pada dia kahwin lain, yang suami kedua tu tak nak dah cerai, bukan paksa, bukan apa, maka dia tidak berdosa dia nak rujuk balik yang suami pertama. Dengan syarat in dhanna, dhan dengan makna yakin. Dhan di sini dengan makna yakin. Dhanna dengan makna yaqinani. Yakin wa qana yaqinu. Yaqinani ke apa fi'il tu? Jika kedua-dua itu yakin, maknanya isteri dan suami yang pertama tu nak rujuk balik dengan syarat kedua-duanya yakin apa? Ayyukima, bahawa kedua-duanya itu mampu mendirikan hududallah. Ni menyesal dah 3 kali dah cerai, hari ni nak kembali ni, dia kena yakin dia boleh ikut hukum-hukum Allah, baru boleh. Kalau dia nak main, nak nipu lagi, tak payah, susah pula. Jadi pihak dua belah pihak pun kena tanya jugalah. Pihak perempuan, pihak lelaki kena pastikanlah. Nanti jadi isu pula. Dengan syarat nak rujuk boleh lepas tu, tapi mesti dia yakin dia boleh laksanakan hukum Allah. Masa dia nak kembali itulah, nak berlaku kemudian pula itu tak tahu dah kan. Dia yakin betul-betul nak laksanakan hudud Allah, rasa boleh. Tiba-tiba bila kahwin pula berlaku cerita lain pula. Itu tak apa. Yang penting masa dia nak buat tu dia yakin dua-dua. Mu yakin tak? Aku yakin. Aku pun yakin. Kita buat, rujuk balik. Tapi dalam setahun 2 tahun mari boleh penyakit. Tu tak tahu dah kan. Kita memang kosak, memang betul-betul yakin. Tiba-tiba berlaku balik, itu luar kuasa kita dah. Jadi kita boleh rujuk balik. Habis itu. Ni isu Cina buta ni tak boleh kan. Isu dia upah orang, ini tak masuk ni.
Maknanya dia kahwin atas keinginan dia. Bila tak ada dah jodoh dua ni, dia kahwin dengan orang lain. Tiba-tiba orang lain pun cerai juga. Lepas tu mari pula nak rajak balik. Itu tak masalah. Tapi kalau pergi duit upah semua sekali itu, tak boleh lah. Tak? Baik, habis itu ayat berikut apa kata Allah? Tilka hududullah. Tilka subjek. Dia nak ceritanya yang saat ni tu, yang dicerita tadi, itu semua hududullah. Khabar dia, predikat dia. Sesat? Itu semua adalah hukum-hukum Allah. Lepas tu, kenapa Allah cerita pada kita hukum dia ni? Yubayyinuha. Allah menerangkan semuanya itu. Untuk siapa dia terang itu? Liqaumin. Bagi mana-mana kaum. Kaum mana Tanwin pada kaumin itu sebenarnya dia ada rahsia. Tanwin tu. Apa rahsianya? Dia buang perkataan kaumi Melayu, kaum Melayu. Kaumi Arab, kaumi Cina, kaum Cina. Kaum itu sifat dia apa? Ya'lamu, dia kena berilmu. Penerangan ini hanya diberi mana-mana kaum di bumi ini yang berilmu. Kalau kaum yang tidak nak berilmu ataupun tak ada ilmu, dia langgar je. Oleh sebab itu, dalam hukum-hukum Allah ni, kita nak orang kata ikut, kena reti dulu. Sebab kaum itu mulia ataupun tidak adalah ilmu. Kalau tak ada ilmu, sanggup langgar. Sebab itu Allah kata di qaumi, mana-mana kaum. Sifat kaum tu macam mana? Ya'lamu, dia berilmu. Gitu. Seolah-olah mengatakan kepada kita, ilmu itu menjadi syarat untuk menyelesaikan masalah. Kalau tak ada ilmu, dia main lah upah pun boleh, buat macam mana, yang penting boleh rojak balik. Macam benar juga, tapi kerana tidak ada ilmu, dia langgar je hudud Allah. Jadi orang langgar hudud Allah, apa hukum dia? Ayat berikut, ayat sebelum ni dia kata, wa may yata'adda hudud Allah, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu orang zalim. Boleh langgar-langgar, Allah kata muzalim. Orang zalim ni orang tak layak masuk syurga Allah. Tidak dimaaf dosa dia kecuali dia bertaubat selepas dia, sebelum mati dia bertaubat lepas. Hak lama-lama tu dia bertaubat lepaslah. Takut-takut lepas buat tu mati. Bila mati dalam keadaan zalim, kita sedih, sakitlah kita. Habislah cerita pasal tu. Kita pergi pula. Boleh boleh faham tu? Alhamdulillah. Ni kemungkinan lah yang berlaku. Kita tak berlaku, tak ada masalah lah. Tapi kalau orang lain berlaku, pada orang lain kita boleh sampaikan lah. Baik, kita pergi ayat yang ke 231, muka surat berikutnya. Kita baca sama-sama. Tadi tak baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم Sadaqallahul azim. Ayat ini nasihat pada para suami. Pada suami yang backing apa? Yang bengis. Dia mudah nak lapah-lapah. Sebab lapah cerai ini suami kan. Dia nak marah dia lapas. Ini nasihat. Wa idza ni kes. Apabila Allah mula dengan wa idza dan apabila kes yang mungkin berlaku. Talaqtum, kamu telah cerai. Kamu tu siapa? Suami. Tum tu suami-suami. Kamu telah cerai an-nisa. An-nisa dengan makna isteri. Nisa ni wanita. Ini pelik. Satu bahasa Quran, bahasa Arab, an-nisa plural, ramai. Kalau seorang imra'atun. Jauh beza tu. Imra'atun wanita ataupun isteri, kita kata imra'atun. Kalau ramai an-nisa. Surah An-Nisa, surah wanita-wanita, surah para isteri. Gitu. Apabila kamu wahai suami-suami menceraikan isteri-isteri itu, fabalawna, itu syarah dia. Fabalawna, maka balawna. Balawna tu nun di akhir itu tak ada alif kan? Bukan kami. Nun akhir itu nun niswah dia panggil, nun kepada wanita. Fabalagna, maka isteri itu sampailah ajalnya, ajalahunna. Ajal ni bukan ajal mati ni, tempoh iddah, ajal iddah. Ajal iddah pun dia panggil ajal, ajal mati pun panggil ajal juga. Ini tempoh lah, makna ajal ni tempoh. Maka sampailah tempoh iddah isteri tersebut. Sampai maknanya belum habis lah ni. Belum habis apa ni tempoh iddah dia tu. Jadi kita kena buat, suami kena buat keputusan dengan sempurna. Sama ada ni tolak satu, kau tolak dua, kau tolak tiga pun tak kisahlah. Ini isunya. Bila sampai ajal, sampai tempoh dalam iddah, sebelum habis iddah tu, kena buat keputusan. Apa keputusannya? Fa'amsiku. Amsik, perintah tu, ayat fi'il amar, ayat perintah. Maka amsik, seorang amsik. Kalau ramai, amsiku. Kamu semua wahai suami-suami, pegang baik-baik hunna akan isteri kamu itu bima'ruf, dengan cara baik. Tak boleh dah ni, dah sampai tempoh pun tak boleh dah. Nampaknya tak ada penghujung ni. Nak macam mana ni? Kata Allah, au tasarrihu. Sarrih mana ceraikanlah hunna, isteri-isteri itu bima'ruf, dengan cara baik juga. Tak boleh balah, tak boleh kelahi. Nak cerai pun cerai dengan cara ma'ruf. Boleh? Maknanya kalau tak ada kesudahan, kalau amsiku hunna pun, imsak pun, amsik dengan mana imsak. Imsak ni tahan pun tidak memberi kebaikan. Maka kesudahannya cerailah kan. Itu pun kena dengan cara baik. Bicara elok-elok dengan cara yang
menjaga hudud Allah, hukum-hukum Allah. Boleh Itu pilihan, dua pilihan kepada suami, sama ada perceraian itu kali pertama, kali kedua ataupun kali terakhir. Okey. Itu hukum umum. Ada lagi masalah ni. Apa dia masalah? Wala tumsikuhunna. Ini nasihat kepada suami-suami. Jangan kamu rojok isteri-isteri tersebut. Tumsik dengan makna rojok balik. Wala tumsikuhunna. Tumsiku suami, hunna isteri. Jangan kamu merojok akan isteri-isteri itu diraran, kerana dirar, kerana nak buat mudarat. Dirar dengan mana mudarat? Nak memudaratkan isteri tersebut. Jangan ada di antara suami rojok balik dalam iddah kerana niat nak dirara. Diraran litak tadu kerana kamu nak bermusuh dengan isteri-isteri ataupun pihak isteri itu. Dilarang. Kita rojok kerana nak balas dendam. Rojok kerana nak menyakitkan hati. Rojok kerana nak ambil duit dia dulu. Lepas dapat duit nak kembali balik, nak cerai balik. Dilarang. Itu tidak makruf. Sebab nak rojok mesti ayat atas tu, fa'amsikuhunna bima'ruf. Jadi kalau rojok kerana diraran li ta'tadu, itu bukan ma'ruf. Kalau tidak ma'ruf, dilarang sama sekali. Ada juga orang buat dengan sembunyi-sembunyi dia buat. Okey, boleh buatlah. Tapi Allah kata apa kepada orang buat ni? Allah kata, wa man yaf'al dzalika, sesiapa yang melakukan juga, yakni merojok kembali kerana nak dirar, kerana permusuhan, dia buat juga, degil orang ni. Bukan kita lah kan, suami lain, hak tak ada sini kan, kita tak ada. Apa berlaku kepada orang tu? Kata Allah, dia niat ni nak buat dirar kepada isteri dia. Sebenarnya dirar itu faqad zalama nafsah, sesungguhnya maka qad sungguh-sungguh zalama, dia telah menzalimi siapa? Nafsahu, zalim diri sendiri, tak sedar. Ingat kepada kita semua para suami, kalau kita niat nak kembali rojok kembali kerana dirar, sebukan isteri itu dirar, yang dirarnya diri dia sendiri. Apa yang menyebabkan dirar? Allah tak nak pandang dia, Allah tak terima dia. Ini dirar kepada diri sendiri. Gitu. Faqad zalama, sesungguhnya suami itu telah melakukan zalim kepada siapa? Nafsahu, kepada diri dia sendiri. Bukan kita nak tipu orang, kita tertipu. Memang Allah gitu, dia adil. Hukum Allah ni adil. Buat elak, kena diri sendiri. Gitu. Buat elak lah gitu. Satu. Larangan kedua, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Semua yang kita baca tadi itu adalah ayatillah, ayat-ayat Allah. Apa makna ayat? Hukum-hukum Allah. Maka Allah larang kepada para suami dan juga termasuk isteri dan keluarga masing-masing, jangan tattakhidhu. Tattakhidhu ni ambil dan guna. Tattakhidhu, kalau akhadha ambil saja, tak guna. Kalau tattakhidhu, ambil dan guna ayatillah, ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, huzwa, main-main. Huzwa, main-main. Kita tahu ini hukum Allah, main-main je. Buat Cina buta lah, buat Cina. Allah kata tak boleh Cina buta, dia buat juga. Huzwa, main-main. Jangan kamu buat gitu. Macam mana kita nak selesai masalah kalau kita ada nilai-nilai ni? Allah suruh kita apa? Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai sekalian suami-suami, ingat nikmat Allah ke atas kamu. Apa nikmat yang kita boleh sehingga kita dilarang ambil ayat main-main tu?
Kamu telah diberi nikmat yang paling besar ke atas diri kamu. Siapa? Apa dia? Islam. Kamu seorang Muslim. Bukan semua orang boleh jadi Muslim. Bukan semua orang boleh dapat hidayah. Kamu diberi hidayah. Maka kalau kamu nak tipu ayat-ayat Allah, nak main-main dengan ayat-ayat Allah, ingat kamu telah mendapat hidayah. Jangan jual hidayah dengan semata-mata nak buat benda-benda yang dilarang ni. Apa tak? Ingat. Jadi kalau kita nak nipu, ingatlah nikmat Allah. Nanti kalau Allah cabut nikmat hidayah ni, nak cari mana? Sebab hidayah hanya Allah yang boleh beri. Allahu Akbar. Takut juga kita dah. Kita masa boleh hidayah ni, kita main dengan ayat Allah. Tiba-tiba Allah cabut hidayah, Allah asingkan kita dengan hidayah. Tak nampak Islam. Islam tu nampak macam musuh. Maknanya Allah dah cabut hidayah daripada dia. Maka sesiapa yang nak lawan hukum Allah, nak main-main dengan ayat Allah, cara nak selesai masalah ialah ingat nikmat Allah itu. Wadhkuru, itu perintah kepada kita semualah. Ingat nikmat Allah ke atas kamu. Ingat nikmat Allah itu Islam. Lagi ingat apa? Wa ma anzala alaikum, dan ingat juga nikmat yang Allah beri kepada kamu. Anzala ala, maknanya Quran lah. Allah menganzala di sini dengan makna menganugerahkan alaikum ke atas kamu. Apa anugerah yang paling besar ke atas kita yang berbentuk anzal, yang berbentuk turun, iaitu Quran. Minal kitab, daripada Quran. Quran itu anugerah kepada orang yang mendapat hidayah, adalah anugerah yang tak boleh nak jual dengan dunia dan isinya. Tiba-tiba dia main-main dengan ayat Allah. Jangan. Ingat nikmat ini. Nanti dicabut Allah, tak jumpa mencari nikmat ini. Subhanallah. Nah, wa ma anzala alaikum minal kitab. Kitab Al-Quran itu nikmat yang Allah anugerah. Wal hikmah. Hikmah ni hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi ini adalah anugerah kepada kita. Bila kita main-main dengan ayat Allah, main-main dengan hadis Nabi, sedangkan dua-dua itu ya'izukum, dialah penasihat. Ya'izu ialah pendidikan kepada kamu dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada Quran, tak adalah ya'izukum, nasihat, pendidikan yang berguna. Tuan-tuan, ada 4 keistimewaan Al-Quran. Sempat dah kita nak tengok ayat sikit. Berapa minit lagi? Saya nak bawa muslimin muslimat sekalian rujuk kepada surah Yunus ayat 57. Sikit je. Ni ya'izukum ni. Ya'izukum bih. Maknanya Quran dan hadis itu sentiasa memberi pendidikan kepada kamu. Kita habis dulu ayat ni ya. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah wahai suami-suami. Wa'lamu, wahai suami-suami sekalian, carilah ilmu. Allah, takut pada Allah ni dengan cara cari ilmu. Sebab kita nak takut pada Allah tanpa ilmu, dia tak sampai takut tu. Wa'lamu, dan berilmulah kamu. Tentang apa? Annallah, sesungguhnya Allah itu bikulli syai'in, dengan setiap perkara, apa dia? Alim. Alim, amat mengetahui. Ingat tak kita belajar dulu, ada 3 nama Allah. Alim, dia tahu apa yang berkisar, berligar dalam hati kita. Kita nak tipu, kita nak niat, Allah alim, dia tahu dalam diri kamu. Satu lagi nama Allah, Sami', maha mendengar. Dengar apa? Dengar kita cakap sama kita dalam bilik mana-mana, dia amat mendengar. Satu lagi, Basir, amat melihat perbuatan kita. Kalau basir, dia rojok pada perbuatan. Sami' rojok kepada ucapan dan percakapan. Alim rojok kepada hati. Mana di sini Allah kata annallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah dalam setiap benda dia tengok hati. Dia tengok hati kita. Ikhlas tak ikhlas kita. Dalam isu dengan ayat-ayat Allah ni. Cuma saya nak saya yang tertarik di sini ayat ni, wa ma anzalallahu wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Oh, ni penting.
Anzala ini kita tak boleh terjemah menurun, tetapi terjemah menganugerahkan. Allah menganugerahkan ke atas kamu Quran dan hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia dalam hadis yang termasyhur tu, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dua urusan, kita kena urus dengan dia. Lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. In tamassaktum bihima, jika kamu berpegang dengan kedua-duanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji muslimin muslimat sekalian, Nabi kata tamassaktum. Dia tamassaka dengan masaka, dengan imsak ni, amsiku ni kan, tamassaktum. Kalau kita kata masaka, kita pegang dan kita lepas. Amsaka, dia makna tahan. Kalau tamassaka, jaga. Tamassaka ni ialah setelah kita reti Quran, reti hadis, faham hukum-hukum Allah, masa itulah baru kita tamassaktum ataupun tamassakna. Dalam arti kata yang lain, tidak akan berlaku tamassaktum dalam hadis Nabi kalau kita tidak berilmu dengan Quran dan hadis. Tidak akan berlaku tamassaka. Ia merupakan hasil daripada ilmu. Oleh sebab itu dalam ayat ni kata Allah, wattaqullah wa'lamu. Maknanya nak dekat dengan Allah, kena reti dulu, baru kita boleh pegang teguh dengan kitab Allah. Kalau kita tak reti, kita nak berpegang, kok mana nak pegang? Tak reti nak pegang. Tak belajar ambil lesen motor, nak pegang macam mana? Jatuhlah dia. Gitulah lebih kurang. Tak. Cuma muslimin muslimat sekalian, sebagai tambahan, saya nak minta semua tengok muka surah Yunus ni. Jauh lagi kita nak sapa kiamat ke. Tapi kita azam untuk khatam kan. Jadi surah Yunus, baik, ayat 57 58. 2 minit. Okey. Ya muka surat 215 215. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Okey. Sesungguhnya telah datang kepada kamu pengajaran daripada Tuhan kamu. Quran ini nama dia mau'izah. Dalam ayat tadi dia sebut ya'izukum bih, pendidikan untuk kamu dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran dia datang dalam 4. Pertama, mau'izatum min rabbikum, ia adalah pendidikan, pengajaran khusus daripada Tuhan kamu. Yang kedua, wasyifa'un lima fis sudur, Quran datang adalah penawar segala penyakit yang ada di dalam dada manusia. Yang ketiga, wahudan, Quran sebagai hidayah, kitab hidayah. Yang keempat ialah Quran sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ulama mengatakan ayat ini nak jelas peranan Quran. Cuba tuan-tuan muslimin muslimat susulkan, tadabburkan, hayatikan dari sudut susunan ni. Pertama, mau'izah min rabbikum. Yang kedua, syifa'ul lima fis sudur. Yang ketiga, hudan. Yang keempat, rahmatul lil mu'minin. Kalau kita kaji tengok, kalau kita dapat pendidikan daripada Quran, dia yang kedua dapat penawar daripada Quran, dia menunjukkan jalan, dan akhirnya kita dapat rahmat daripada Allah. Bila kita dapat rahmat daripada Allah, kita dapat 3. Yang pertama, dunia kita dicukupkan Allah. Yang kedua, musibah akan dijauhkan oleh Allah.
Yang ketiga, bila kita mati Allah redha dan Allah bagi syurga. Lalu dalam ayat 58 itu Allah kata, "Qul wahai Muhammad, engkau beritahu kepada sekalian umatmu, bi fadlillah, Quran itu adalah kurniaan Allah. Wa birahmatihi, menghayati seperti kita buat ini adalah rahmat Allah. Barang siapa yang memiliki Quran dan menghayati Quran, kata Allah, falyafrahu, wajib dia kena happy. Orang yang ada Quran dan ada masuk untuk tadabbur Quran macam kita buat ni, sekurang-kurangnya dia kena happy. Dia kena gembira, dia tidak ada tidak seharusnya bersedih. Sebab apa? Huwa khairun, dia itulah yang terbaik berbanding dengan orang yang hidup di dunia mengumpul harta mimma yajma'u. Kumpul harta, tak ada masa untuk Quran dan untuk tadabbur Quran. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebahagian daripada penjelasan yang mampu kita belajar pada hari ini. Moga-moga ianya memberi sedikit ilmu kepada kita. Jadi kita tutup berhenti setakat ayat 231 lah. Kita sambung nanti 232 insya-Allah dengan izin Allah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq.